supaya pemilihan parti boleh dibuat selepas PRU 15. PRU 15 berkemungkinan amat tinggi tahun depan. Jadi tidak ada beza sebenarnya. Mengapa saya cerita? Jika ROS tidak meluluskan pindaan perlembagaan UMNO, maka sekarang UMNO perlu mula membuat persiapan-persiapan yang banyak di peringkat cawangan, di peringkat bahagian dan di peringkat persekutuan ke arah melakukan pemilihan parti sebelum 29 Disember. Dan semestinya dalam pada semua ini berlaku, tidak boleh diberi penumpuan terhadap jentera pilihan raya untuk menyediakan jentera bagi menghadapi PRU 15. Maka semestinya ini akan menjadi alasan bagus bagi Ismail Sabri untuk mencetuskan pembubaran parlimen hanya tahun depan dan PRU tahun depan. Tetapi tidak ada bezanya jika ROS meluluskan pindaan perlembagaan UMNO bagi membolehkan UMNO membuat pemilihan parti selepas PRU 15. Malah sekarang Ismail Sabri ada banyak sebab untuk memastikan parlimen tidak dibubarkan tahun ini, untuk memastikan PRU tahun depan, malah untuk memastikan PRU berlaku selepas kes Mahkamah Zahid diputuskan, dan ini berkemungkinan besar akan berlaku tahun depan, mungkin bulan Februari, Mac dan sebagainya. So mengapa? Sebabnya risikonya amat tinggi jika Ismail Sabri membubarkan parlimen sekarang. Ismail Sabri sudah pasti tidak akan menjadi calon Perdana Menteri Barisan Nasional biar apa pun kata Zahid. Dan Zahid diketahui selama ini kerap memungkiri janji dan suka menipu, termasuk penipuan kepada istana berhubung sokongan ahli-ahli parlimen Barisan Nasional terhadap Anwar Ibrahim dan penipuan terhadap Barisan Nasional. Kononnya no Anwar, no DAP dan sebagainya, tetapi Zahid sebenarnya menulis sokongan dia kepada Anwar. So ini memang dah jadi perangai Zahid dan tidak boleh dipercayai. Risikonya teramat tinggi jika Ismail Sabri mempercayai Zahid. So kita tahu Zahid tidak akan mencalonkan Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri, dan tidak mustahil tiba-tiba lepas parlimen dibubarkan Ismail Sabri tidak menjadi calon untuk bertanding di dalam pilihan raya. Jadi amat tinggi risikonya jika Ismail Sabri membubarkan parlimen tahun ini. Jadi memandangkan Ismail Sabri terpaksa akur dengan keputusan ROS yang membenarkan UMNO membuat pemilihan parti selepas PRU 15, Ismail Sabri tidak boleh mencabar Zahid untuk jawatan Presiden Parti. Jadi atas sebab itu Ismail Sabri perlu memastikan bahawa beliau kekal sebagai Perdana Menteri sehingga kes-kes Mahkamah Zahid dan Najib diputuskan, khususnya kes Zahid. Kerana jika Zahid didapati bersalah, sudah ada alasan kukuh untuk mendesak agar Zahid letak jawatan, biarpun Zahid boleh merayu. Sebab dulu Najib sekadar kalah pilihan raya umum ke-14 pun sudah letak jawatan. Ini kan kalah kes mahkamah. Jadi berkemungkinan tinggi selepas itu jika Zahid enggan lepas jawatan, Ismail Sabri boleh sahaja bersama kluster menteri mencetuskan EGM untuk menyingkirkan Zahid. Berkemungkinan perkara ini boleh berlaku. Tetapi apa pun risikonya terlalu tinggi jika Ismail Sabri mencetuskan pembubaran parlimen sekarang. Jadi adakah ini sebabnya ROS meluluskan pindaan perlembagaan UMNO untuk cuba memastikan Ismail Sabri hanya mencetuskan pilihan raya tahun depan? Ini adalah spekulasi yang kita akan bincang dalam live yang berasingan. Okey, so itu isu ROS. Sekarang kita masuk isu RUU anti lompat parti. Jadi isu RUU anti lompat parti ada banyak persoalan yang sampai kepada saya. Jadi pertamanya saya nak beritahu RUU ni, dokumentasi lengkap RUU ni sampai hari ini tidak pernah diedarkan untuk tatapan kita. Jadi ini bagi saya amat tidak bertanggungjawab, kerana RUU ni didakwa untuk rakyat. Jadi sepatutnya sebelum ianya dibahaskan
dan diundi di dalam parlimen, dalam proses merangka RUU ini sebenarnya pengedarannya tidak harus hanya setakat ahli-ahli parlimen sahaja. Ianya patut diedarkan juga kepada parti-parti politik, kepada NGO-NGO yang berkaitan, ya, supaya semua dapat bersama-sama memberi input bagi merangka RUU berkenaan, termasuk juga kepada peguam-peguam dan sebagainya. Ini tidak, ianya hanya adalah sesuatu usaha di kalangan ahli-ahli parlimen. Semestinya ahli-ahli parlimen akan menjaga kepentingan mereka. Saudara-saudari perlu ingat, RUU ni, idea untuk adakan RUU ni tercetus selepas berlaku pengkhianatan besar-besaran langkah Sheraton. Cuba tanya diri sendiri, jika hari ini atau esok berlaku lagi satu langkah seakan-akan mirip langkah Sheraton, adakah RUU yang diluluskan ini boleh menghalang langkah tersebut? Tidak. Sebab jika satu parti politik, ya, tukar daripada satu blok kepada blok lain atau dari satu gabungan kepada gabungan lain, mereka tidak tergolong sebagai pihak yang dikira lompat parti. Jadi tidak ada apa-apa tindakan terhadap ahli-ahli parlimen terbabit. Jadi jika ada cukup ahli parlimen dalam parti tersebut, atau jika dua parti dalam satu gabungan lompat pergi ke pihak lain menyebabkan kerajaan tumbang, ianya akan jadi mirip langkah Sheraton. Jadi tidak boleh halang. Kalau saya sebut langkah Sheraton, ada orang kata langkah Sheraton takkan berjaya kalau Azmin tak lompat parti. Betul. Tapi mungkin ada langkah yang mirip langkah Sheraton, di mana lebih dari satu parti lompat masuk ke gabungan lain menyebabkan gabungan kerajaan runtuh. Tidak mustahil. Akta anti lompat parti yang diluluskan tidak boleh menghalang perkara